Saya record dulu lah. Mungkin boleh start dulu kot. Tak apalah. Tengah nak set. Mungkin kalau ni Hakim boleh start dulu lah. Okay. Okay. So saya start dulu, saya mula jalan dulu Okey baik. Okey baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka usrah ilmuan kita dengan Ummul Tanzil Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ahli usrah ke ruangan Zoom kita. InsyaAllah ini adalah usrah ilmuan kita yang ke 66, siri yang ke 66 untuk kluster sains dan pembangunan mapan Dua Ilmuwan Habim. Di alhamdulillah insyaAllah untuk tajuk kita pada malam ini ialah superkonduktor suhu dan tekanan bilik satu kenyataan. Ini satu tajuk yang berputar berkenaan dengan fizik jugalah. Superkonduktor. Jadi insyaAllah untuk pembentang kita pada malam ini tidak asing lagi Datuk Profesor Dr. Kamrul Azizi Ibrahim yang akan bentangkan tajuk kita pada malam ini. Jadi saya tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemputlah Datuk Prof untuk membentangkan tajuknya pada malam ini. Silakan. Terima kasih Saudara Hakim. Jadi saya nak share saya punya slide supaya mudah kita lihat ya. Okey, nampak slide? Nampak. Okey, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini insya-Allah saya nak membincangkan mengenai superkonduktor. Mengapa saya nak bincangkan ini? Kerana baru-baru ni ada satu announcement, tak silap saya minggu lepas, satu announcement bahawa ada kemungkinan ya kita akan mendapat superkonduktor pada suhu dan tekanan bilik. Jadi berarti ya kita akan boleh menggunakan bahan superkonduktor ini untuk menyalur arus ya di dalam keadaan suhu bilik. Ya. Sebelum ini kita dapati ya superkonduktor ini hanya boleh ya dicapai sama ada pada suhu yang rendah ataupun pada tekanan yang tinggi dan tidak ya pada suhu dan tekanan bilik. So saya akan cuba bentangkan dan cuba menerangkan ya kemungkinan ataupun apa yang menyebabkan mereka mencadangkan ya bahawa superkonduktor suhu dan tekanan bilik ini boleh dicapai. So itu adalah tajuk saya lah. Saya akan mulakan dengan surah Ar-Rahman ya, surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Jadi ayat ni sebenarnya menerangkan mengenai lautan ya, marajal bahrai yaltaqiyan ya, dia membiarkan dua lautan yang mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ini dalam surah Ar-Rahman ayat 19 hingga ayat 20. Dan juga saya nak berkongsi ya surah Al-Furqan ya, di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huwa alladhi marajal bahraini hadza 'adbun furatun wa hadza milhun ujajun wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura.
firman Allah yang bermaksud, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ditawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia menjadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalanginya. Mengapa saya akan pilih dua-dua ayat ni, nanti saya akan terangkan dalam perbincangan yang mengenai superkonduktor ni. Agenda saya akan bagi satu definisi dan apa dia penggunaan superkonduktor ni, terutama bagi yang first time mendengar apa dia superkonduktor. Dan saya akan bincang dari sudut bahan kerana ianya adalah satu bahan yang unik dan mempunyai sifat-sifat yang tertentu yang menyebabkan dia boleh menjadi superkonduktor. Dan saya akan juga bincang bagaimana kita dapat mengawal apa yang kita panggil sebagai suhu kritikal, suhu kritikal ataupun kadang-kadang disebut sebagai suhu ambang, di mana berlakunya rentangan menjadi kosong, rentangan menjadi kosong dengan menggunakan satu formula yang bagi ahli fizik ialah satu formula yang biasa kita gunakan, iaitu PV adalah bersamaan juga nRT, di mana P itu adalah tekanan, V itu adalah isi padu, N itu adalah pemalar, R itu adalah pemalar juga, dan T adalah suhu. Jadi ada dua pemalar dekat sini. Okey. Dan seterusnya saya akan bincang mengenai superconductivity suhu bilik dan tekanan bilik ini. Kerana ini adalah superkonduktor yang baru dan apa dia keunikan dia yang menyebabkan dia boleh mencapai superkonduktor pada suhu bilik. So, dari segi definisi dan applicationnya ni, kerana penting untuk kita memahami bahawa akan ataupun wujudnya superkonduktor suhu bilik ini, kerana dia memberi impak yang amat besar nanti dalam kehidupan kita ini, terutama apabila kita sekarang ni menuju kepada 5G dan 6G dan seterusnya, dan juga kita menggunakan quantum computer, quantum computer, dan banyak lagi lah saya akan beritahu application dia. Kalau tengok rajah ini adalah bagaimana arus mengalir. Ini arus mengalir, katakan R itu adalah rentangan, dan kita pincangkan di antara dua di hujung rentangan itu positif dengan negatif, iaitu adalah voltan yang kita bekalkan ataupun kadang-kadang disebut sebagai biasing, biasing dalam bahasa Inggeris. Dan apa yang kita tengok ialah apa yang berlaku apabila elektron itu mengalir dan juga medan elektrik yang tercipta. So superkonduktor ni dari segi application dia memang banyak lah. Bila kita bercakap mengenai superkonduktor ni, memanglah menjadi harapan kita sama ada kita dalam bidang energi, kerana bekalan elektrik sekarang ni sebagai contoh kita ni, kita mendapat katakan daripada hydroelectric power ataupun daripada